Pada hari ini kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Quran semuanya, iaitulah sifat lazim lagi untuk kita pelajari, iaitulah mari kita sama-sama saksikan sifat tunggal, iaitulah yang ke-17 istitalah, iaitu dari segi bahasa memanjang, dari segi istilah makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga ke makhraj lam, dan hurufnya satunya iaitulah huruf dad, huruf dad. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, contoh-contoh ayat dia lah ayat pada ayat yang ke-68 yang kita akan baca sebentar nanti. Yakhuduna, kemudian fa'rid anhum, kemudian ada lagi sekali yakhuduna. Dalam huruf dad ni dalam surah Al-Fatihah pun ada kita jumpa. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdha. Masya-Allah kan. Jadi kita kena hati-hati sebut huruf dad, perhatikan lidah kita, tepi lidah kita kan. Tepi lidah kita tu kena pada bahagian tepi lidah, maknanya berpanjangan bahagian tepi lidah kita tu hingga ke makhraj lam al kan. Kan kalau saya memang kenalah tepi lidah saya tu kan. Istitalah wala dha, memanjang Ustaz. Jadi sebab tu kalau kita sebut huruf dad kita tak boleh macam tergesa-gesa. Wala dha tak boleh. Wala dha yakhuduna kan. Apa lagi? Fa'rid anhum, macam lambat sikit. Lambat sikit. Itu namanya istitalah. Memanjang tu istitalah tu. Tapi huruf dad ni memang satu huruf dad saja. Jadi huruf dad ni tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya antara huruf yang paling mencabarlah. Dalam banyak 27 huruf hijaiyah tu antaranya huruf dad ni memang perlu kita beri perhatian. Tak lain tak bukan mesti bertalaqi. Ya, sama ada secara bersemuka ataupun online lah. Jadi sekarang ni pun dah boleh belajar online. Kita nak melihat sedikit tentang kesamaran-kesamaran ataupun kalimah-kalimah yang dekat-dekat ni huruf dia. Mari kita tengok slide kita insya-Allah tentang kalimah-kalimah ataupun maklumat tambahan, iaitulah beberapa kalimah yang perlu dijelaskan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika kita tidak jelaskan, ia akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Kalau kita lihat contoh huruf-hurufnya ataupun kalimahnya, iaitulah mastura dan juga mastura. Maknanya huruf ta dan juga huruf ta. Mastura kan? Satu. Ataupun pada kalimah khaliqun ataupun ghalibun. Ghalibun. Jadi kalau kita tertukar ataupun kita tersilap, bahayalah makhraj huruf, sifat dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati dalam bacaan-bacaan kita, perlu perhatian, terutamanya huruf-huruf yang dekat-dekat macam tu. Ha dengan ha contohnya, sin dengan fa dengan shin, contoh huruf-huruf yang perlu diberi perhatian. Jadi selamat mencuba dan juga selamat praktik ataupun latihan, buat latihan ini. Tentang tajwid, kita masih lagi tentang di hujung-hujung perbahasan sifat huruf. Maka kita nak lihat di slide kita huruf yang kita pilih pada hari ini. Berapa kalimah yang perlu dijelaskan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada hurufnya. Kita lihat kalimah yang pertama, iaitu perkataan mahzura dan juga mahzura. Mahzura yang pertama dengan dha, mesti jelaskan dha tebal kat situ, mahzura. Kalau mahzura ni maksud dia tersekat. Pemberian Allah Taala ni tidak ada yang tersekat, mahzura. Kalau dengan zal, mahzura, satu benda yang ditakuti. Azab Allah benda yang sangat mahzur, yang perlu kita ambil peringatan dan ditakuti. Dua kalimah tu kalau kita tertukar, kita contoh dha tu kita nipiskan dha, dia akan berubah jadi za dan maknanya berubah.
Kalau ayat tu mahzura, dan kedua mahdzura itu dengan zal. Juga contoh pada yaghsha dengan ghain, yaghsha dengan maksudnya yang menimpa, yaghshan nas, yang menimpa manusia. Satu lagi kalimah sama tapi berbeza pada hurufnya. Kha, yakhsha, kena jelaskan. Yang atas tu yaghsha dengan ghain, yang bawah tu yakhsha. Tapi juga mudah berlaku kesilapan di kalangan kita bila baca yang tempat ghain tu dia tak sampai ghain. Yaghsha disebut yakhsha. Ada yang tempat kha sepatutnya yakhsha dibaca dengan yaghsha. Maka kalau kita ubah itu, maka maknanya dia berubah. Yakhsha kita ada perasaannya takut kepada Allah Subhanahu wa huwa yakhsha, yang seorang yang takut. Yaghsha yang menimpa. Nak beritahunya ialah sifat itu kalau kita kurangkan sifat, kita tak sebut dengan jelas, maka dia boleh bertukar huruf. Bertukar huruf, of course dia akan menukarkan makna lah. Jadi penting sangat ya Ustaz ya. Kita nak belajar sikit ilmu tajwid hari ini berkenaan dengan sifat-sifat huruf yang telah kita selesai belajar. Cuma hari ini kita nak melihat pada penekanan-penekanan makhraj yang mana sebutannya kalau tidak dilafazkan dengan teliti, ia boleh mengubah makna. Kita lihat pada skrin kita. Beberapa kalimah yang perlu dijelaskan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Ada dua contoh kita ambil hari ini, iaitu pada 4 kalimah. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Perkataan pertama ialah wadhallalna dengan dha. Dan juga ada ayat lain sebut tentang wadhallalna. Maka bila kita sebut dha, pastikan dha itu betul-betul sifatnya nipis. Wadhallalna. Jangan sebut dha wadhallalna dengan menyerupai dha. Kerana kalau kita tebalkan dha, dia akan jadi dha. Kerana di sana ada ayat lain yang dengan dha, wadhallalna. Begitu juga dengan perkataan al-munzarin. Juga huruf dha di sini. Al-munzarin dha. Di sana ada ayat disebut tentang kalimah dengan dha. Al-munzarin. Kalimah yang berbeza tetapi dekat pada huruf-hurufnya. Ada huruf yang berbeza pada sifat-sifatnya. Macam dha dengan dha inilah. Dha dengan dha makhrajnya sama daripada makhraj yang satu, iaitu hujung lidah di bawah gigi atas kita. Gigi atas ni letak di atas hujung lidah. Pun begitu, walaupun makhraj sama tapi sifatnya berbeza yang menjadikan jelas perbezaan pada huruf-hurufnya. Dha huruf yang istifa nipis. Adapun dha huruf ni isti'la, hurufnya itba'. Maka kita kekalkan sifatnya untuk kita mengekalkan huruf-huruf serta memelihara kalimah itu daripada berubah akan maknanya. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada sedikit untuk tajwid pada hari ini. Kita perhatikan di slide kita berkenaan dengan ilmu tajwid tentang maklumat tambahan. Kita dah belajar semua sifat-sifat huruf. Okey. Kemudian beberapa kalimah yang perlu dijelaskan akan sifat-sifatnya kerana bersamaan dia pada makhrajnya. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Kita lihat pula huruf-hurufnya apa. Kenapa kita buat maklumat tambahan tentang sifat ni? Kita dah belajar semua sifat. Namun ada beberapa sifat huruf yang huruf itu berkongsi pada makhraj yang sama. Dia tempat lahirnya sama. Tapi sifatnya berbeza. Kalau sifatnya kita tak jaga betul-betul, dia boleh berubah mana. Contoh, kalimah pertama kita ambil kalimah qasamna. Dalam Quran ada qasamna, nahnu qasamna sin. Ada juga ayat berkenaan dengan sad, wa kam qasamna min qar, wa kam qasamna. Jadi qasamna makna lain, qasamna makna lain. So kalau kita sebut sin, kena sebut betul-betul sin. Qasamna, jangan nahnu qasamna jadi sin jadi sa pula. Sa jadi sin. Qasamna kena tebalkan sad, tak boleh qasamna. Juga kalimah yang sebelah, saya buat contoh wa asarru sin dengan wa asarru wastakbaru istikbara, surah Nuh. Wa asarru fi anfusihim nadimin. Wa asarru, jaga sin itu
apa nama ni, tempatnya sama dengan sad, tapi sin tu nipis. Wa asarru, kena baca dengan nipis. Adapun sad wa asarru, biar ada beza bunyi. Wa asarru dengan wa asarru. Satu nipis, satu tebal. Kerana kalau kita tebalkan yang nipis, dia akan jadi tertukar huruf. Sad itu wa asarru, kalau tebal, kalau nipiskan sad wa asarru jadi wa asarru, dia akan berubah makna. Itu maklumat tambahan ataupun kita kata tambih, satu peringatan kepada pembaca-pembaca Al-Quran untuk hati-hati pada huruf-huruf yang bersamaan pada makhraj tadi supaya tak tertukar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama saksikan, kita nak sebut sedikit untuk berwaspada juga, iaitulah maklumat tambahan kita, beberapa kalimah yang perlu dijelaskan akan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Itulah sebagai contoh huruf sin dan juga huruf sad. Contoh kalimah yushabun dengan kalimah yushabun, beza tu. Dan juga kalimah wa'asa wa'asa, wa'asa wa'asa. Jadi kena hati-hati agar kita sebut tu bertepatan dengan huruf dia. Jangan kita baca sambil lewa ataupun kita, dia sebenarnya Ustaz dan para sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, inilah betapa pentingnya pengajian Al-Quran secara berguru Ustaz, bertalaqi. Cuma keadaan sekarang ini mungkin kesesuaian dia secara online lah. Mana tapi masih ada juga pertemuan ataupun kita baca dengan semakan daripada guru. Kita baca, guru dengar, guru baca, kita pun dapat ambil perhatian bacaan guru. Carilah guru-guru anda, insya-Allah. Ustaz. Okey, baik. Yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak menyambung lagi pengajian tajwid kita. Semalam kita dah sentuh dua huruf sin dan juga sad, huruf yang samar-samar. Hari ini kita nak tengok lagi dua huruf, iaitu huruf kaf dan juga huruf qaf. Mari kita saksikan. Beberapa kalimah yang perlu dijelaskan akan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran kepada huruf-hurufnya. Kalau contohnya ialah kalimah musyrikin dengan kaf dan juga musyriqin dengan qaf. Satu lagi maurqum dengan kaf dan juga maurqum dengan qaf. Jadi hati-hati bila kita menyebut kedua-dua huruf ini, kita kena jelaskan dia supaya dia tak bunyi berbezalah dengan huruf asal dia. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca kan, ihdinas siratal mustaqim qaf. Kadang-kadang kita terbaca ihdinas siratal mustaqim dengan kaf Ustaz. Kemudian ihdinas sirat dengan sin pula, patutnya dengan sad ihdinas sirat. Jadi kita perlu beri perhatian supaya tidak berlaku kesamaran dalam bacaan kita. Jadi dengan cara mana? Dengan cara kita baca dengan guru secara sama ada bersemuka ataupun sekarang mungkin dalam platform online Betul. talaqi dengan guru, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu ada belajar sedikit ilmu tajwid hari ini, dan sekarang ni kita dah masuk fasa yang baru, iaitu kita nak belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Saya rasa bila sebut nun mati dan tanwin ni glamour lah, masyhur lah di kalangan orang yang selalu baca Quran. Dia mesti tahu. Kurang-kurangnya kalau dia tak belajar makhraj, dia tak belajar sifat huruf, tapi dia biasanya dia akan belajar hukum nun mati. Nun mati bertemu dengan sekian-sekian huruf, maka berlakulah sesuatu kesan pada bacaan nun ataupun tanwin. Dia tak boleh pisah, dia serentak. Nun sakinah dan tanwin. Mesti pelajaran itu disertakan sekali. So hari ini kita nak tahu saja apa itu nun sakinah. Apakah yang disebut sebagai nun sakinah ataupun tanwin? Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Tu yang pertama kita faham. Tanwin kita biar dahulu. Hari ini kita ambil nun sakinah. Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Dia tak ada baris. Ia kekal pada bacaan dan tulisan, tetapi dan juga tetap ada ketika waqaf dan wasal. Apa yang perlu kita faham tentang nun sakinah ni ialah nun sakinah ni nun yang tidak ada baris. Kita buka Quran muka surat 142 contoh ayat kita baca hari ini. Baris yang keberapa ada nun mati?
Baris yang kedua dah ada dah. Ayat 111 tu, ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Ada nun mati. Cuba kita lihat huruf nun tersebut. Nun tersebut tidak ada baris. Okey, bila kita jumpa nun yang tidak ada baris, itu adalah nun mati. Sama ada nun itu ada tanda mati di atas ataupun tidak ada sebarang tanda, itu adalah nun sakinah. Itu adalah nun mati. Nanti insya-Allah kita akan terangkan kaedah-kaedah bagaimana kaedah pertama untuk kita faham tentang hukum ini. Kalau kita nak fahamkan lagi melalui tulisan nun itu, insya-Allah akan kita terangkan satu persatu. So jumpa nun dalam al-Quran, sebab ada nun itu bila tidak ada baris, itu adalah nun sakinah. Sama ada dia ada tanda mati yang kepala huruf kha tu dekat atas tu, separuh tu, ataupun dia kosong daripada tanda, itu juga adalah nun sakinah. Yang insya-Allah akan kita perincikan satu persatu berkaitan sedikit tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak sebut lagi tentang nun sakinah. Yang mana nun sakinah ini adalah nun yang tidak berbaris. Nun sakinah dan tanwin, kita perkenalkan lagi nun sakinah pada hari ini supaya semua orang yang dapat lihat. Semalam kita dah sebut nun sakinah, hari ini pun kita sebut lagi nun sakinah 2 kali supaya kita dapat ingat betul-betul. Tajuk yang kita nak bicarakan ini adalah tajuk yang akan ke depan ni semuanya nun sakinah dan tanwin. Jangan pisahkan. Masuk pada ba izhar ke, ba idgham ke, ba iqlab ke, ba ikhfa ke. Ikhfa pada apa? Pada nun sakinah dan tanwin. Dan nun sakinah apa dia? Nun yang tidak berbaris. Ia adalah hukum yang ma'ruf. Kita kata apa? Nun sakinah ni yang ma'ruf di kalangan pembaca Al-Quran. Kerana hukum ini banyak dan berulang dalam Al-Quranul Karim. Jarang kalau kita jumpa satu muka surat tu tak ada nun mati. Saya pun tak check lah, tapi saya yakin hukum ni hukum yang terlalu banyak yang kita jumpa hampir bila kita baca Al-Quran. Maka nun sakinah dan tanwin bila berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran, maka dia akan ada kesan pada bacaan nun dan tanwin tersebut. Mengikut huruf-huruf yang dijumpalah yang akan kita pecahkan satu persatu bermula pada hari esok insya-Allah. Baik, sama. Terima kasih saya ucapkan pada ulang kaji ataupun pengajian tajwid kita pada hari ini. Kita nak kongsikan tentang tanwin pula. Kita nak kongsi tentang baris 2 atas ataupun tanwin. Mari kita sama-sama saksikan. Iaitulah hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu tanwin terbahagi kepada 3. Yang pertama, tanwin mansub ataupun tanwin yang mengikuti baris fathah atau baris atas, maka ditulis dengan baris 2 di atas. Contoh syahidan, kan, syahidan, ataupun dalam ayat kita dayyiqan tadi kita baca. Kemudian yang kedua, tanwin kasrah ataupun tanwin majrur, nama dia iaitulah tanwin yang mengikuti baris kasrah atau baris bawah, maka ditulis dengan baris 2 di bawah. Contohnya khuluqin ataupun ayat yang kita baca tadi liqaumin, kan. Dan juga yang ketiga tanwin marfu', iaitulah tanwin yang mengikuti baris dhammah atau baris depan, maka ditulis dengan baris 2 di hadapan. Contohnya mubinun, kan, nun tu. Jadi 3 contoh tanwin, iaitu tanwin mansub, tanwin majrur dan juga tanwin marfu'. Jadi insya-Allah kita akan sentuh lagi nanti secara mendalam contoh-contoh dia pula, insya-Allah taala. Jadi itulah dinamakan tanwin, baris 2 atas, baris 2 depan, baris 2 bawah dulu.